Okey. Test. Okey. Suara jelas Tak perasan pula. Okey, alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum Syafiq Hamid. Muhammad Syarif. Salam. Okey. Tanpa buang masa lagi, sebab kita pun sebab hari ni ikutkan saya nak buat kelas pula apa ni, analisa pukul 9, tapi ada kawan bagi tahu ada kelas kan, so kita bagi laluan sikit kat dia. Okey. So yang pertama sekali ini adalah goal. Okey, goal yang kita dah tandakan pada hari hari Selasa yang lepas. Okey, hari Selasa yang lepas kita dah tanda dah siap-siap kan. Okey, macam korang boleh nampak price terus terjun price terus terjun. Live ni ke yang depa kata kat, tak tahulah. Saya pun tak tahulah Syafiq Hamid. Saya pun tak tahu. Kan? Okey, mungkin. Kan? Okey. So kat sini minggu lepas saya kata dah mungkin akan gold akan sambung terjun balik disebabkan momentum sell sebelum tu, and then disebabkan berlakunya sideway sementara pada masa tu. Okey, pada masa tu pada hari Selasa kita tengok berlaku satu sideway dekat sini. Okey, berlaku satu sideway dekat sini, and then kita nampak sebelum ni pun momentum sell lebih menguasai daripada momentum buy lah. Okey, so apa yang berlaku adalah price turun sideway, and then semestinya lah dia akan turun balik lagi. Okey, sebab apa? Sebab momentum sell dah masuk, dah ada, so kita fokus pada sell je lah. Okey, kalau fokus pada buy memang tertidur lah yang ni. Okey, so kalau kat sini korang nampak saya ada tandakan satu zone. Okey, drop base drop, tapi malangnya dia tak sampai. Okey, sebab apa yang dia tak sampai, macam sebelum ni saya cakap. Okey, kalau apa-apa pun yang berlaku, sama ada korang nak entry ke, korang nak TP ataupun SL, tengok candle semasa apa yang dia buat. Adakah dia bagi tahu kita dia mampu sampai kat tempat tu ataupun tidak. Okey, so kalau kat sini macam korang boleh nampak, okey, kalau korang boleh nampak price gagal lah untuk naik kat atas. Sebab apa? Sebab kalau korang boleh nampak dekat sini dia sideway. Okey, dia sideway. Tapi apa yang berlaku dekat sini? Berlaku satu penerjunan ataupun candle bearish lah. Okey, kalau korang perhatikan dekat candle bearish ni pun korang akan dah nampak clue awal. Okey, clue awal iaitu ni. Candle bearish ni makan candle bullish ni. Okey, body dia kalau korang nampak body kecil, shadow atas, shadow bawah. Lepas tu candle yang ni, candle bearish ni makan candle bullish ni. Okey, so itu adalah clue yang awal yang korang boleh rasa macam okey, boleh dah get ready untuk sell. Okey, untuk sell. Macam saya kata, kalau ada zone macam ni, korang tandakan je. Okey, korang tandakan sahaja zone tersebut macam saya tandakan lah. Macam korang sama ada korang nak ambil body ke body pun boleh. Okey, shadow ke body ni pun boleh, tak ada masalah. Keluar lah kalau korang takut terlepas. Okey, tak ada masalah. Okey, dan korang boleh nampak lah dia punya pergi dia macam mana. Okey, tapi kalau ikutkan kita naklah dia naik atas sikit. Okey, kita nak dia naik atas sikit, tapi malangnya candle pun dah bagi tahu yang okey, dia dah ready untuk dah ready untuk junam. Okey, berkemungkinan dia tak akan sampai situ. Sebab tu saya cakap, okey, banyak kali saya cakap, apa-apa pun yang berlaku, tengok candle semasa, adakah dia mampu untuk naik ataupun dia dah bagi clue yang dia akan terjun terus. Okey, so selalu tengok candle. Bukan maksudnya saya cakap korang kena tengok 24 jam candle ni, tak. Kalau contohlah korang tengok dekat time frame 4, setiap 4 jam lah korang tengok 1 jam, 4 jam kan, sebab dia candle 4 jam. So tengoklah 4 jam. So saya rasa kat situ pun korang tak ada masalah. Okey, saya rasa korang situ pun tak ada masalah. Melainkan korang dah sell awal-awal dekat atas ni, itu tak ada masalah lah. Maksudnya korang dah boleh contoh korang sell atas ni, korang set BE, dia dah tujuan korang set BE, dah settle, korang dah boleh tutup lah korang punya MT4. Tapi kalau korang nak cari entry, better tunggu, tengoklah setiap 4 jam, tengok setiap 4 jam candle macam mana, setiap 4 jam ada tak clue, ada tak bearish
yang makan candle bullish. Kan ada tak momentum sell dekat situ? Okay, so kalau kat sini dia tunjuk lah, orang kata apa, candle bearish dah makan candle bullish sebelum tu. Okay, so itu adalah petanda awal. Dan korang menampak lah dia punya terjun dia tu pun memang tak ada ubat. Kan kalau contoh dari sini sampai sini pun dah berapa pip? 800 pip. 800 pip tak sampai satu hari kenyang. 800 pip tak sampai satu hari kenyang. Kalau contoh lah, kalau korang rasa macam susah nak kira kan. Kalau contoh saya bagi contoh korang masuk 0.01 sebab mungkin korang takut. Okay, korang takut nak masuk lot besar. Okay, dia pergi sampai 800 pip pun korang dah boleh dapat 80 USD untuk 0.01. Okay, itu kalau korang punya account 100 USD lah. Okay, sebab kalau macam korang 100 USD, kalau korang nak trade gold juga tak ada masalah. Tapi bagi saya, nasihat saya adalah minimumkan seminim-minimum boleh lot korang. Macam contoh korang deposit 100 USD, korang trade untuk gold lah, untuk gold saja 0.01. Jangan masuk sampai 2 layer, 3 layer, tak perlu. Tak payah. Okay, tak payah. Sebab apa? Sebab gold ni laju. Korang pun tak tahu sama ada itu rezeki korang ataupun tidak. Okay, spread gold berapa sekarang dekat zero? Bawah 2 lah, bawah 2 pip. Bawah 2 pip. Tengoklah dia volatile ke tak. Kadang-kadang macam volatile tu dia akan naik sekejap, lepas tu dia turun balik. Tapi average 2 pip ke bawah lah, 2 pip ke bawah. Tu pun dah kira okey, 2 pip ke bawah. 2 pip ke bawah. Tapi 2 pip, tapi spread ni kalau 2 pip ni kalau korang rasa tinggi, saya tak tahulah. Sebab bagi saya tempat-tempat lain pun saya rasa 4 pip, 8 pip pun ada, 10 pip pun ada. Kan sebab dia orang tahu gold ni laju. Okey, gold ni laju. Kalau setakat dia nak pergi 10 pip cover balik spread tu pun tak ada masalah. Tapi ini kita 2 pip sahaja. Bawah 2 pip, kadang-kadang 1, kan, kadang-kadang 0.8, 0.9, 2, macam tu lah. Dia tak tinggi pun tak ada masalah. Waalaikumsalam Azrin Abdul Rahman. Okey, so itu untuk gold lah. Okey, kita tengok pula pair-pair lain. Saya pun tak tahu. Kalau korang ada soalan, ada soalan nak tanya, korang boleh tanya. Saya pun tak tahu. Okey, sekejap. Mana yang okey, macam AU ni pun pada pada minggu lepas pada minggu lepas kita pun target buy sebenarnya. Kita pun target buy kan untuk EUR AUD. Kalau korang boleh nampak dekat sini. Tapi masih lagi menuju ke kita punya take profit. Masih lagi kita menunggu untuk take profit kita. Okey, tapi insyaAllah mungkin akan sampai. Sebab candle bullish momentum pun dah keluar dah. Dia dah makan dah body candle bearish ni. So insyaAllah mungkin boleh sampai ke TP atas ni. Okey, sebab kita target buy dekat sini kan, kat bawah ni kan. So sekarang ni pun tengah running dalam berapa pip ni? Tengah running dalam 100 pip, okey juga. 100 pip. 100 pip. Tapi EU pula, EA ni sebab dia mata wang cross pair EA. Okey, kalau contoh korang masuk 1 sen, kalau pergi sampai 100 pip pun dia tak sampai 10 USD untuk 1 sen. Dia mungkin dalam 7 USD, 8 USD macam tu je. Okey, sebab dia cross pair, dia tak ada mata wang USD. Sebab kita punya basic currency kita adalah USD. Okey, kalau ada USD okey lah. Okey, itu EA lah. EA dah jalan dah. EA dah jalan lama dah. Okey, EJ ni pun tak ada. Saya pun tak ni, tak EU. Adakah EU jalan? Okey, EU. EU. Nampak? EU ni macam saya cakap sebelum ni, tunggu je candle momentum keluar. Tunggu je candle momentum keluar. Jangan tergesa-gesa, tunggu je candle momentum keluar. Kan? Tunggu je candle momentum keluar, korang dah boleh target untuk sell. Tapi kadang-kadang keadaan macam ni ikut nasib juga. Kadang-kadang kalau contoh dia keluar candle momentum yang kuat macam ni, memang kita target untuk sell. Tapi kadang-kadang ada situation yang dia akan naik dulu, retest macam ni, baru dia akan turun. Tapi kadang-kadang ada dia keluar candle momentum macam ni, and then dia terus turun pun ada juga. So benda tu ikut keadaan juga, ikut keadaan. Sama ada dia ada kekuatan untuk retrace ke zon-zon RBS yang SBR yang terdekat ataupun resistance yang terdekat, ataupun tidak. Tapi dalam keadaan macam ni,
kita nak boleh nampak U ni dia tak ada kekuatan lah untuk naik ke atas. Dia naik sikit and then dia terus sambung terjun. Okay, so ini kalau korang nak trade dalam keadaan sideways lah. Tunggu kena momentum baru korang masuk. Okay, ini pun kita dah analisa dah. Okay, JJ. Okay, JJ macam korang boleh nampak dekat sini. Okay, kita pun dah tandakan. Kalau ikutkan JJ ni pada hari Selasa lepas, saya target untuk buy. Okay, kalau okay, korang dengar dulu. Kalau candle close atas daripada trendline ni, kalau candle close atas daripada trendline ni, sebab itu pentingnya candle breakout. Sebab itu pentingnya kita tengok candle, adakah dia mampu untuk tembus ataupun tidak. Okay, sebab candle tu dia akan menunjukkan kekuatan dia sendiri. Tapi kalau macam korang boleh nampak dekat sini, kita dah tandakan trendline, kita dah tarik trendline. Okay, and then kita menunggu untuk breakout. Kita menunggu untuk satu candle tu dia tembak atas. Tapi itu kita punya plan lah, kita punya prediction. Okay, kita punya plan. Tapi tak selalunya kita kena ikut plan. Kadang-kadang kita kena ikut keadaan. Faham tak? Memang kita set dalam otak, memang kita nak ikut plan kita. Okay, plan kita adalah kita nak tunggu sampai candle breakout baru kita buy. Tapi kadang-kadang kalau tak ada candle breakout, kita tak boleh ikut plan kita, kita kena ikut keadaan. Okay, so dalam situasi macam ni, dia menunjukkan kita perlu ikut keadaan. Sebab terang-terang dia tunjuk kat sini, yang pertama adalah price naik ke atas. Okay, sampai dekat trendline atas ni. Dan apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah berlakunya rejection. Korang boleh nampak ni, rejection candle, shadow yang panjang, body yang kecil, doji. Sini pun sama, naik balik lagi, tutup lagi, shadow atas panjang, body kecil bawah, pin bar. Okay, so kat situ pun kita dah dapat confirmation. Bermaksud, okay, kalau macam ni memang plan kita untuk buy tak jadi, mungkin tak jadi. So kita kena ikut keadaan sekarang ni. So keadaan sekarang ni menunjukkan sell. So korang tak perlulah takut-takut untuk sell, sebab kita trade berdasarkan apa yang kita nampak, betul tak? Bukan berdasarkan apa yang kita rasa. Kan? So kadang-kadang orang ni dia terlampau stick to the plan sangat, faham tak? Dia terlampau stick to the plan. Maksudnya dia nak buy juga. Tapi keadaan masa tu dah menunjukkan tak boleh buy, kau kena sell. So faham tak maksud lu? So kita ada dua situation, sama ada kita boleh ikut plan kita ataupun kita kena ikut keadaan. Okay, so ikut plan kalau dia candle dia breakout ke atas daripada trendline ni, dia tutup close candle. Ikut keadaan, kalau dia tak boleh jaya breakout and then dia berlaku rejection, itu ikut keadaan. Sebab korang boleh tengoklah sendiri, back to basic. Kalau dia rejection dekat trendline ni, semestinya korang akan sell, betul tak? Takkan korang nak buy, betul tak? So benda tu ikut kita punya disiplin diri lah, sama ada kita ada keyakinan ataupun tak. Sebab kadang-kadang bila orang dah set, dia orang dekat mind dia, dekat fikiran dia nak buy, dia akan stick to the buy je, dia takkan ikut keadaan. Tapi korang tak boleh lah nak ikut plan je kan, korang kena ikut keadaan juga. Keadaan itu mengizinkan ataupun tidak, betul tak? Okay, Bryson Jackson, macam mana nak konsisten? Sukar tu. Macam mana nak konsisten Bagi saya, yang pertama adalah nak konsisten, yang pertama adalah kena training banyak, kena hadap banyak benda, banyak rugi, kena hadap mental, psikologi pun kena kuat. Lepas tu kena hadap money management kena betul, disiplin pun kena kuat. Okay, itu kalau nak konsisten lah. Sebab benda tu susah. Benda tu paling susah lah. Kalau korang tanya saya, analisa ni senang, analisa susah lagi tak? Analisa ni susah ataupun konsisten lagi susah? Bagi saya konsisten lagi susah. Analisa ni bagi saya senang je. Okay, tapi konsisten tu susah. Okay, sebab disiplin kena tinggi lah. Okay, tambah-tambah, kalau korang nak trade forex ni, saya tak galakkan untuk korang gunakan duit gaji ke, duit bil utility, bil untuk bayar utility bill korang ke, bil komitmen ke. Saya tak galakkan lah. Sebab benda tu akan trigger kepada orang kata apa, nak duit cepat.
Korang kena faham, proses dalam forex ni tak boleh cepat, tak boleh kelang kabut, tak boleh nak kaya cepat. Nak kaya cepat tu semua hanyalah dongeng je dalam forex ni. Melainkan hanya sekadar marketing. Okay, nak marketing tak apa. Tapi kalau korang nak betul-betul untuk menyara hidup, lamalah. Kena slow-slow lah, take easy lah. Take it easy. Okay, jangan push diri, jangan paksa diri untuk cari analisa, untuk cari duit cepat-cepat, tak perlu. Okay, so benda tu lah penting. Okay, so harap terjawab soalan. Okay, GU pun sama juga. GU pun sama. Candle momentum dah keluar pun sama juga macam EU tadi. Macam EU tadi. Okay, GU samalah. Okay, dia keluar candle momentum, macam sama juga. Sama, kadang-kadang dia bagi dua keadaan, dia akan retrace and then dia akan terjun. Tapi dalam keadaan macam ni, dia tak retrace banyak, dia retrace sikit je and then dia sambung terjun. Ini kita panggil dia ikut keadaan. Ini yang kita plan. Ini ikut keadaan. Okay, ini ikut keadaan. Korang sebab apa saya kata money management penting? Sebab kadang-kadang kita ni bukanlah big player. Maksudnya kita tak boleh dapat tempat yang tepat. Tapi kalau korang boleh jaga money management apa, kalau korang masuk bawah ni pun tak ada masalah. Kalau korang masuk bawah ni pun tak ada masalah. Korang tetap akan profit. Okay, korang tetap akan profit. And then benda tu akan bergantung bila korang masuk tengah profit. And then itu adalah bergantung pada korang punya disiplin diri lah. Maksudnya target korang. Okay, adakah korang rasa cukup ataupun korang akan ada sifat tamak. Okay, boleh turun lagi ni, boleh turun lagi ni, macam tu. Okay, so slow-slow lah. Forex ni slow-slow lah. Kalau korang baru setahun dalam forex tu, bagi saya masih lagi newbie lah. Walaupun korang cakap saya dah belajar forex kat Stone, saya dah ada banyak ilmu, saya dah tahu BBMA atau SND, support resistance, kan, Fibo saya dah mahir dah, kan. Tapi dalam Stone lah. Tapi bagi saya masih lagi newbie. Okay, benda tu bukan korang boleh capai dalam masa Stone lah. Okay, bukan boleh capai dalam masa Stone, tapi bertahun-tahun. Okay, tapi bertahun-tahun. Okay, macam mana? Macam Bruce Lee cakap lah, dia tak takut dengan 100 teknik tendangan, tapi dia takut dengan satu teknik. Tapi kita berlatih 100 kali untuk satu teknik tu. Dia takut yang macam tu. Dia bukan takut banyak teknik tendangan, tapi dia takut yang satu teknik tapi berlatih 100 kali sehari. Tu yang dia takut lah. So kalau korang maksudnya kalau korang belajar resistance, korang practice resistance je sampai mahir. Okay, bukan maksudnya korang dah belajar resistance, korang rasa macam resistance benda ni tak boleh buat, korang tukar teknik pula pergi BBMA tak boleh buat, tukar pula SND. Jangan macam tu. Okay, sebab semuanya adalah benda yang sama. Korang pergi sini, korang rasa tak boleh pergi teknik ni, korang pergi situ, tengok-tengok sama je. Tengok-tengok sama je. Okay, tapi memang sama je pun, tak ada apa beza pun. Cuma itulah, setakat mana korang punya pemahaman dan juga pengalaman. Pengalaman penting juga. Okay, pengalaman dalam ni pun penting juga. Bukan pemahaman je, pengalaman pun penting. Okay, NU NU pun kita cakap mungkin akan sambung terjun. Sebab apa? Sebab EU dengan GU tu saya tak nampak jelas sangat dia punya bentuk nak ke bawah tu. Okay, tapi kalau NU ni pada hari Selasa lepas, dia tunjuk orang kata apa, arah yang jelas. Sebab apa? Sebab korang nampak lah ni saya ada lukis lah. Okay, memang dia akan sambung turun balik. Ni kalau siapa tengok ni pada hari Selasa, alhamdulillah boleh dapat rezeki dah. Okay, nak mahir pertukaran trend macam mana tuan? Nak mahir pertukaran trend tu lah yang macam saya cakap, mahirkan ni high high, high low, low high, low low. Itu je. High high, high low, low high, low low. Korang mahir yang tu, korang dah boleh baca trend, jangan risau. Kan, korang dah boleh baca trend macam tu. High high, okay,
lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tu dah tahu dah dia nak pergi ke mana. Yang nak pergi bawah. Itu je. Mahir yang tu je. Mahir yang tu. Lepas tu masuk sikit support dengan resistance. Okey, tengok dia breakout. Trend ni sebab dia trend ni dia sekali tau. Dia sekali. Support resistance korang kena tahu. Breakout korang kena tahu. Higher high, higher low, lower high, lower low pun korang kena tahu benda tu. Benda tu korang dah faham, korang dah nampak, korang dah mahir, korang dah boleh nampak dah boleh baca trend. Dah orang kata apa, pertukaran trend korang dah boleh baca. Okey, sebab benda tu je yang saya ajar. Benda tu yang saya ajar. Saya tak ajar teknik advance ke apa. Tapi maaf lah kalau siapa yang terasa ke apa. Tapi benda tu untuk kebaikan jugalah. MC membuatkan kita mendapat pengalaman untuk ke arah profit. Yes, betul. Tapi benda tu pun janganlah pula bila. Tapi kebanyakan orang bila MC dia akan membuat kesilapan yang sama. Faham tak? Faham tak? Saya rasa korang pun pernah alami benda ni. Betul tak? Bila korang MC, korang akan membuat benda yang sama juga untuk MC kan akaun korang. Betul tak? Kan? Yang pertama adalah mungkin tak sabar ataupun tak jaga money management, nak cepat dapat duit. Kan? Benda tu lah, benda tu. Tak sabar, nak cepat banyak duit, nak cover sebab nak cover balik yang MC lepas. Tak jaga money management. Kan? Sebab kebanyakan orang MC ni bukan sebab salah teknik pun. Kalau dia lawan arah kita pun dah tahu kita nak buat apa. Kita boleh letak SL, kita boleh cut loss. Tapi kebanyakan orang ego lah nak buat benda tu. Nak letak cut loss, nak orang kata apa, nak cut loss. Tak berani. Dia orang kata mungkin nanti nak naik lagi kan. Itulah. Betul tuan, teknik harapan biasa goal MC. Betul. Goal lah, sebab tu saya cakap money management. Kalau korang nak trade goal, money management kena kuat lah. Money management kena kuat. And then korang ready untuk cut loss ataupun korang letak SL. Kalau korang tak rajin nak tengok, korang boleh letak SL. Okay. Tapi goal tu lah. Okay. Goal korang nak trade boleh, tak ada masalah. Cuma money management lah penting. Tu je. Korang money management korang fail, jangan trade goal lah. Kan? Sebab apa? Kalau korang, contohlah saya kata apa, okay, contohlah korang punya teknik tak hebat, sebab korang mungkin tak boleh baca trend. Tak apa, tak ada masalah benda tu. Tak ada masalah. Okay. Contoh korang buy dekat sini, sebab korang nampak macam sideway kan, reject macam ni kan, mesti korang rasa macam okay, boleh naik lagi kan. Kan? So korang fikir boleh naik lagi. Okay. Itu tak jadi masalah pun. Sebab betul lah, dia naik tapi sikit je lah kan. Tapi yang jadi masalahnya, bila dia dah naik, orang akan rasa macam tak cukup lagi. Faham tak? Tak cukup lagi. Ataupun korang tak letak stop loss bawah ni. Faham tak? Cara korang buy ada betul kan, pada setengah keadaan lah. Tapi korang punya management dalam trading tu pun, tu yang korang salah silapnya. Maksudnya korang tak letak TP, korang tak letak SL, kan, korang tak berani cut loss kan. So itulah, itu je masalah dia. Bila dia dah terjun macam ni, baru korang nak tutup kan. Tapi padahal kalau terjun macam ni, tak sempat nak tutup, dah stop up. Dah stop up. Kalau macam zero market kat kita ni, kita stop up 35%. Stop up level kita 35%. Okay, benda tu korang pun kena tahu juga. Stop up level tu apa kan. Yes, untuk SL berani hold, tapi untuk take profit susah untuk hold. Betul lah tu. Yang tu betul lah. SL kita sanggup hold sampai 100 pip. Tapi TP 20 pip, 30 pip caw. Tapi padahal benda tu boleh pergi jauh. Betul tak? Kalau kita tengok candle, benda tu boleh pergi jauh. Daripada wave dia, movement dia, benda tu boleh pergi jauh. Tapi kita tak berani. Tapi SL kita berani. Kan? Betul tak?
Gold boleh terjun lagi ke? Boleh. Awak tak boleh pula, boleh. Boleh, tapi mungkin akan retest sikit lah kot. Macam mana pun kalau benda yang turun dia akan retest juga. Benda yang turun dia akan retest juga. Dia akan retest. Time retest tu lah yang korang akan masuk. Bukan time dia tengah turun korang nak masuk sell. Melainkan kalau korang scalping tu tak ada masalah lah. Kan kalau sekadar scalping tu dia tengah turun korang nak sell tak ada masalah lah. Tapi faham-faham lah, scalping 10 pip, 15 pip, 20 pip. Jangan scalping korang PT buy sampai 100 pip, lepas tu nak hold lagi, tu dah jadi swing lah tu. Kan? Betul tak? So kena faham lah benda tu. Benda ni. Sekejap. Okay, cuy. Okay. Benda tu lah main peranan penting juga. Saya dah lama tak tengok oil. Mana Yuso USD? Ni Yuso oil ni. Lama dah saya tak tengok oil ni. Ini yang lama ni. Semua dah breakout. Semua dah menunjukkan kat bawah. Trade oil di zero ada fees tak? Mana ada fees? Trade oil kat zero mana ada fees? Melainkan kalau guna ECN lah. Kalau guna ECN adalah fees, commission charge. Commission charge 1 lot 5 USD. Okay. Oil pun kat zero spread rendah tau. Oil spread pun dalam 2 pip ke bawah. Lepas tu margin pun okey. Margin pun dia tak cut. Macam ada setengah tempat kan. Margin kalau contoh kita deposit 1,000 pula 100. Nak masuk oil pun boleh masuk 0.10 je. Sebab dia punya margin dia orang bagi tinggi. Kan? Kalau kat zero ni okey lah. Tak ada masalah. Kalau korang masuk 100 USD pun korang boleh lagi buka lot yang agak lumayan lah. Tapi macam saya kata lah, kan, deposit 100, jaga money management. Macam oil, gold masuk 0.1 je, jangan masuk banyak. Gold, oil masuk 0.01 dah cukup. Tak perlu nak tiba sampai 0.10 tu korang cari penyakit lah, tu je. Macam nak jatuh macam ni. Takut pula. Green screen ni. Kenapa Angin kuat. Weh. Nak jatuh pula. Angin kuat malam ni. Okey. So ada apa-apa soalan tak sebelum kita nak end? Setengah jam. Ada last question ke apa ke? Nak tanya? Korang tanya je, tak ada masalah pun. Selain daripada trade ni pun korang boleh tanya, tak ada masalah pun. Kita jawab je, kita share pengalaman. Itu benda tu yang share pengalaman. Pengalaman banyak pahit lah daripada manis. Kan, tapi benda tu yang akan mendewasakan kita. Awak lah jagoan ikat lantai tak terbang. Saya ni bukan kuih lah. Saya ni bukan kuih sangat.
Ni benda ni green screen belakang ni nak terbang. Ni kalau saya tak buka tingkap ni, panas ya amat. Okey, tak ada soalan Okey, kalau itu je. Kita akan jumpa lagi lah minggu depan. Tapi minggu depan akan dikendalikan oleh Cikgu Dini. Okey, Cikgu Dini pula akan sambung insyaAllah. Okey, Cikgu Dini dengan saya tak ada beza pun, sama je. Dia basic, saya pun basic, tak ada masalah, sama je. Kan? Tapi kalau bab mengajar ni dia lagi pro lah. Sebab dia cikgu. Sebab dia asal cikgu sekolah. Macam mana sesat tak tahu, masuk trading pula. Okay. So kalau tak ada apa, itu je untuk malam ni. Okay. So semoga korang semua dimurahkan rezeki. Berapa lama dah trade? Kalau saya tahun ni nak masuk 7 tahun ke 8 tahun. Daripada saya tahun ni umur 27. Aku 27 ke 28? 28. Saya usia umur saya pun dah saya dah lupa dah. Umur saya 28 dah ini. 28. Saya start trade masa umur saya 20 lah, 20 macam tu. Start trade umur 20. Saya start trade umur 20. Tapi 5 tahun 6 tahun yang pertama tu memang cloud lah. 5 tahun 6 tahun pertama memang cloud. Guna teknik SND. Pada awalnya saya first teknik saya belajar SND. Kan? Saya tak belajar SNR. Saya belajar SND. Maksudnya saya lompat terus. Saya tak belajar basic SNR pun. Saya lompat terus pergi SND. Yang tu silap dia. Lepas tu dah guna SND. Macam saya cakap lah, saya cakap berdasarkan pengalaman sebelum-sebelum ni. Macam saya cakap teknik, melompat-lompat teknik kan. Lepas tu saya rasa macam tak boleh pergi SND ni asyik loss je. Saya try BBMA. Tapi BBMA first deposit saya deposit 100. Hari tu juga saya profit 800 USD. Tapi first time lah saya guna BBMA tu. Saya pun tak tahu, mungkin itu orang kata apa, lucky. Lucky untuk newbie. Okay, baru belajar SND 2 hari lepas. Lepas tu terus deposit 100 USD. Okay, guna teknik SND BBMA tu. Kan BBMA kan korang tengok layer kan. Macam tu lah saya layer. First tu dapat 800 USD. Second deposit nak try benda yang sama. Last settle. Settle. Lepas tu kita practice. Last saya tukar pula. Guna moving average. Guna Stoch, guna RSI, semualah. Sampaikan saya punya screen tu, chart tu penuh dengan ulat-ulat ni. Korang kalau tengok pun korang pening dulu. Last saya kata macam saya rasa benda ni semua akan terjadi. Korang akan loss. Korang akan menyendiri kejap. Korang akan fikir balik. Kan? Korang akan fikir balik basic apa. Korang nak belajar balik basic. Tentulah saya belajar basic balik. Okay, sebasicnya iaitu SNR, trendline. Okay, then asah lah SNR, trendline. Asah je benda tu sampailah korang muak. Lalas benda tu lah yang akan tolong korang. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So benda apa yang saya cakap sebelum ni adalah daripada saya punya pengalaman saya sendiri. Kan? Kalau korang lompat teknik, korang akan sampai satu tahap, korang akan fed up. Korang rasa nak putus asa. Kan? Tapi itulah, siapa suruh lompat teknik? Okay, so ada apa lagi soalan? Nak tanya. Basic and demo banyak bantu. Yes. Kalau korang setakat nak practice korang punya teknik, dalam demo tak ada masalah. Tapi kalau korang nak practice korang punya psikologi, korang kena trade dekat real. Baru korang boleh dapat korang boleh kuatkan psikologi korang. Setakat kalau korang nak test teknik kat demo tak ada masalah. Tapi kalau korang nak test korang punya psikologi, korang nak belajar disiplin, korang kena trade real. Barulah korang boleh dapat manfaat kat situ. Okay. So ada apa lagi soalan nak tanya? Ada Okay, sama-sama.
Okay, kalau tak ada apa-apa, itu je untuk hari ni. Okay, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Saya berumur 20, baru 3 bulan saya. Awal lagi tu, Benson, awal lagi. Jauh lagi perjalanan, kalau awak boleh tahan lah. Jauh lagi perjalanan awak kalau awak boleh tahan. Kalau awak boleh tahan, saya tu orang kata apa korang awak boleh anggap sebagai pingat. Awak boleh anggap sebagai pingat. Apa punca gol menggila bagi tadi? Pecah. Macam hari sajalah kita bincangkan. Memang akan turun pun. Kan, tapi dia itu dia dari segi teknikal lah. Tapi kalau fundamental mungkin lah ada sebab mungkin USD buat hal ke apa kan, biasalah tu. Okay, so kalau tak ada apa, itu je untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi 2 minggu lagi. Tapi kalau minggu depan korang boleh je join, korang boleh je masuk, tapi korang akan jumpa Cikgu Dini. Okay, so itu je untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye bye.